sehari, 2 hari, 3 hari. Kadang-kadang ada juga yang dah seminggu amalkan nutrisi. Masya Allah. Terima kasih kepada anda semua. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Sekejap. Saya stop slide sekejap. Okey. Terima kasih semua. Boleh lagi jemput kepada rakan anda yang lain. InsyaAllah. Okey. Okey, baik. Siapa nampak slide saya ni? Nampak? Alhamdulillah. Okey. Pagi ni topik yang menarik iaitu lemak baik lawan lemak jahat. Itu dia. Lemak baik lawan lemak jahat. Makan lemak untuk turun lemak. Macam mana tu? Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Saleh bin Muhammad Mister, berumur 37 tahun, berasal daripada Jingka. Saya menetap di Jingka. Sekarang ni menjadi imam satu di Jingka 15 dan juga mengajar Al-Quran lah di kawasan tempat saya ni. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Dan juga saya mengambil tanggungjawab sepenuh hati saya dengan membantu lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita, masyarakat di sekeliling saya ni, sama ada makmum saya ke, ahli keluarga saya ataupun jiran tetangga kan. Jadi kita bantu, bukan sekadar dia nak turun berat, bukan sekadar dia nak sihat dan sebagainya. Lifestyle dia lah, kita bantu sedikit sebanyak. Jadi dari segi plan pemakanan, bukan semata-mata kita berkongsi produk, berkongsi nutrisi sahaja, tetapi seluruh kehidupan dia lah. Maknanya orang kata apa, dengan apa, pengambilan air yang cukup, pengambilan protein yang cukup pada setiap hari. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Okey, hari ini saya akan berkongsilah dengan anda semua yang berada di depan saya ni, 15 orang ni, lemak baik, lemak baik lawan lemak jahat. Di dalam pemakanan kita ni ada dua lemak, lemak baik dan lemak jahat. Kita kena kenal pasti. Okey, kena kenal pasti yang mana yang kita patut ambil. Okey, ni peratusan. Kita ada karbohidrat, kita ada protein, ada fat. Yang mana perlu diambil. Macam protein, kita kena lebihkan protein. Okey. Baik, fungsi lemak bawah kulit. Okey, fungsi lemak bawah kulit. Lemak digunakan untuk simpan tenaga yang dihasilkan pada proses metabolisme. Jadi setiap orang ada metabolisme, sama ada tinggi ataupun rendah. Lemak juga menutrisikan sel-sel tubuh. Jadi bila kita ambil lemak yang baik, dia untuk nutrisi sel tubuh kita, macam kulit, kuku, jantung dan juga otak. Lemak baik juga digunakan untuk membantu penyerapan vitamin A, D, E dan K. Okey, seterusnya lemak baik. Ni adalah contoh lemak baik. Kalau kita tengok belah kiri kita, lemak yang diperlukan. Lemak yang diperlukan untuk tubuh, ataupun untuk diet seharian kita. Kalau kita diet, kalau kita nak sihat, kalau kita nak turun berat badan. Okey. Dan kurangkan peratus lemak dalam badan. Jadi yang sebelah tu kita kena kurangkan lemak
yang tak baik ni. Macam-macam ni siapa pernah makan yang sebelah kanan tu? Macam-macam adalah. Nugget, hotdog. Lepas tu apa ni, kentang goreng, burger, semua. Hello. Ya, jap baik. Okey, maafkan saya. Ada rakan kelak call. Okey, baik. Seterusnya, ni dia. Sama macam tadi juga. Kita punya apa? Contoh-contoh lah yang perlu kita ambil. Macam kita ada olive oil, avocado, buah avocado tu. Lepas tu kacang-kacang, salmon, kelapa. Yang ni adalah kategori lemak yang baik. Lemak yang tak baik, kan ada juga yang jual jual minyak jagung, lepas tu daging, margarin, benda-benda yang diproses lah. Okey. Okey, seterusnya lemak tak baik. Ni pun sama juga. Daging lembu, kambing. Seorang kata, apa ustaz, kambing tu makanan sunnah. Selalu orang kata itu kan. Sebab apa? Kadang-kadang kita tengok lembu dan kambing ni banyak dicocok. Banyak dicocok. Banyak apa? Orang kata apa, dicocok dengan ubat dan sebagainya kan. Jadi tak fresh. Kan. Tambah-tambah orang yang bela kan. Maknanya dia kena cocok lembu tu, kena cocok kambing tu kan. Jarang-jarang sekali tak apa, tapi kalau menjadi tabiat kita itu yang masalahnya. Saya memang sukalah kambing. Saya suka kambing. Saya terang saya kata, tapi saya tak makanlah tiap-tiap hari. Kan? Kadang sebulan sekali. Gitu kan. Ni tambah-tambah raya ni. Raya ni. Kan? Pergi rumah Kak Lee kan. Adalah juga rendang. Sekali itu je lah. Kan? Balik rumah tak ada lah rendang. Jadi kalau kita ni jenis pergi rumah orang ada rendang, rumah kita pun ada rendang, rumah tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari, tiap-tiap masa kan. Padanlah waktu raya rumah orang je kita makan. Jangan jadikan tabiat. Sebab apa? Sebab di dalam lembu dan kambing tu ada lemak yang tak baik. Yang susah untuk kita turun buat badan. Kan sekarang ni banyak. Saya tengok asatizah kita lah. Saya tengok ustaz-ustaz kan. Banyak yang dah masuk ICU. Kecemasan. Kalau pergi raya rumah orang ni kan, minum air gas dan sebagainya kan. Alhamdulillah baru ni saya pergi rumah Kak Lin. Dia ada perisa buah-buahan kan. Okey juga, dapatlah buah sikit. Nutrisi gitu. Gitu. Okey. Seterusnya lemak tepu. Lemak ini datang dari haiwan. Ni kalau kita makan ni lemak ni memang masuk dalam badan kita kan. Dia makin membeku lah. Kalau kita letak lama-lama kat luar pun beku. Contoh lemak tepu ini lemak pada daging, kulit ayam dan keju. Semua suka makan. Saya pun suka makan. Saya jadikan makanan ni sebagai makanan yang jarang-jarang jumpa. Tapi saya suka. Gitu kan. Boleh, tak ada masalah.
Tak ada siapa larang awak nak makan. Cumanya janganlah makan tu sampai masuk ICU, sampai masuk uat, sampai masuk kecemasan. Saya tengok ustaz sekarang ni kan, makan berlebihan. Maklumlah kan, apa ni, jemput sana jemput sini. Saya hari ni ada majlis agama kan, majlis agama di Bandar Jingka ni jemput juga amir-amir zakat kan, pergi juga. Tapi hari ni alhamdulillah lah, pasalnya nak habiskan puasa senang. Gitu. Jadi terkawal lah sikit tu. Kan? Jadi okey, baik. Lemak tak baik. Ni trans fat. Kita panggil trans fat. Jadi dalam makanan yang kita tengok ni lah, macam donat, apa semua, kek apa semua. Takkanlah tak boleh makan, ustaz. Macam saya kata tadi lah, jangan jadikan tabiat. Coklat hari-hari, coklat. Hari-hari bantai coklat. Hari-hari suapkan anak je coklat. Nak pagi coklat, tengah hari coklat. Mama nak coklat, nak aiskrim. Anak saya pun nak aiskrim, tapi saya tak nak jadikan dia sebagai tabiat. Mana tiap-tiap hari kena beli aiskrim ke dia. Tiap-tiap hari kena makan coklat. Ada orang tiap-tiap hari makan burger kan. Tak boleh tinggal burger. Ada orang tiap-tiap hari tak boleh tinggal coklat. Kalau dia tak makan coklat sehari, dia rasa pening kepala dia. Dia rasa hidup dia apa ni tak lengkap. Gitu kalau tak makan coklat. Sekarang ni tambah sekarang ni kan viral pasal ayam. Ayam tak ada stok. Kan? Sebab kita benda tu kita dah jadikan tabiat. Tak hari nak makan ayam. Sikit-sikit nak makan ayam. Sikit-sikit nak makan ayam. Kan? Jadi macam saya ni, dulu saya tak suka makan ikan. Saya tak suka makan ikan. Ikan kan omega 3 kan. Saya tak suka makan ikan. Alhamdulillah bila saya masuk dalam kelab nutrisi, saya belajar dalam kelab kecoh sihat online ni kan, lemak baik, lemak tak baik. Omega 3 yang ada pada ikan tu tinggi omega 3 nanti kita belajar nanti last sekali omega 3. Jadi saya suka pula sekarang ni makan ikan kan. Ikan belaling ke ikan apa kan. Sukalah. Jangan-jangan sekali dapat ke ayam Sekarang ni ayam pun tak ada. Jangan risau kalau kita tak makan hari setiap masa ayam pun, tak perlu risau. Bukannya makanan lain tak ada. Ada insya-Allah. Okey. Lemak trans. Sama juga. Contoh lemak trans, biskut, donat, ni semualah ni. Trans fat semua. Ini yang Kementerian Kesihatan yang lepas lah. Kan? Boleh tengok kat situ makanan bahaya dia kata. Nasi goreng, ayam goreng, semua yang bergoreng-goreng. Takkanlah ustaz tak makan langsung menggoreng-goreng, makan juga tapi jarang-jarang. Tak jadikan tabiat selalu-selalu, tak perlu okey. Kalau kata boleh tinggalkan, bagus lah. Lagi bagus kan. Pergi mana-mana gerai ke apa, cari yang rebus, cari yang sup, cari yang grill. Selain gorengan. Baguslah. Amalan tu jadikan amalan yang baik. Pergi mana-mana cari dahulu yang yang saya cakap tadi kan. Rebus, kukus, grill, bakar, ayam bakar, ikan bakar. Kita kalau boleh kena kurangkan yang goreng-goreng ni. Kalau boleh tinggal lagi bagus. Kan? Tengok dia kata apa. Tingkatkan risiko serangan jantung dan angin ahma. Masya-Allah. Okey, seterusnya. Ni semualah ni buntut ayam, tongking. Siapa suka makan tongking ayam? Tongking ayam tongking ayam. Satu tongking ayam tu kan 300 kalori tak silap saya. Tengok tu 300 miligram kolesterol yang ada pada tongking ayam. Oleh itu lain masa beringat-ingat sebelum memakan tongking ayam ini. Kena pula tongking ayam hok madu. Ada dekat pasar Malang tu kan. Pasar tani. Beratur je kan orang beli kan.
Jarang-jarang sekali, kan? Tapi kena tahu lah apa di kemudaratan ni bila kita makan makanan yang tersebut. Okey, seterusnya. Okey, ni seharian. Kita ada sukatan. Macam perempuan, lelaki, lemak yang perlu diambil 30 gram saja. Macam mana tu nak kira? Makan sikit-sikit sudahlah. Perempuan 20 gram. Perempuan ni banyak ni lemak badan banyak. Masalah lemak badan banyak. Laki lebih kepada lemak organ lah. Okey. Trans fat sehari tak melebihi 5 gram. Jangan melebihi 5 gram. Kena pakai penimbang pula Ustaz. Okey, apakah kesan kepada kita? Yang pertamanya, kalau kita ambil makanan yang saya sebut tadilah, yang lepas tadi, kolesterol, dapat kolesterol, visceral fat. Ni orang tak tahu ni visceral fat ni, tambah orang lelaki kan. Lemak yang membaluti organ yang mana boleh menjadi silent killer. Kadang-kadang tengah duduk saja kan. Duduk ataupun tengah main badminton ke, ada kan, tengah berlari tiba-tiba pingsan, tiba-tiba reboh. Silent killer, kita tak tahu. Pembunuh senyap. Okey, visceral fat ni dia ada dekat organ kita, dalam badan kita. Okey, obesity. Macam dulu saya lah. Obesity menyebabkan pembuluh darah tersumbat. Saluran darah kita tersumbat. Menempel dalam saluran darah. Sel-sel lemak yang sedia ada makin kuat, membiak-biak. Ingat sel-sel lemak kita ni kalau kita makan dia akan membiak-biak. Dan kita berasa tak selesa lah. Jadi bagaimana nak hilangkan lemak-lemak tidak baik ini? Lemak tepung ini akan hilang secara sihat apabila kita mengambil lemak-lemak baik dari omega 3 yang saya cakap tadi. Okey, baik. Ini dia lemak-lemak yang baik. Kita masuk dah topik lemak baik. Dia ada yang minyak sawit tu, ada yang pure. Yang tu boleh lah. Kita tengok kandungan label dia. Boleh tengok. Okey. Ni antara minyak-minyak yang kita, yang lemak-lemak yang kita boleh makan. Kita makanlah yang sihat lah. Coconut, peanut kan, peanut butter, avocado dan sebagainya. Okey, ni semua ni lah. Lemak tak baik, lemak baik, boleh tengok kat situ, boleh screenshot lah. Okey, tu dia margarine apa semualah. Okey, seterusnya tip untuk untuk turunkan lemak. Kurangkan makanan yang mengandungi trans fat. Elakkan makan yang digoreng dengan minyak yang digunakan berulang kali. Kalau kita tengok dekat kata apa, dekat ni lah, dekat Pasar Malang banyak makanan yang digoreng. Yang tinggi fiber. Apa dia? Yang ada bijirin, yang ada contohnya macam sayur, sayur hijau. Dulu saya tak suka makan sayur hijau. Alhamdulillah bila saya diperkenalkan dengan coach, saya tukarlah meal plan saya, suka makan yang hijau-hijau. Hijau-hijau itu. Okey.
Cubalah kita buat es clean, es clean. Tak ada minyak, elakkan minyak, macam tadi boleh makan santan ni, tak boleh makan santan pula, ini untuk khas untuk orang turun nak turun berat badan, sebab santan tu adalah minyak yang bagus, tapi dia tinggi kalori. Kalau dia formula dia, kalau kita nak turun berat badan, kita kena cut kalori kita, kena sedikitkan jumlah pengambilan kalori tu, gitu. Santan bagus, tambah-tambah gula dalam makanan. Gula ada dah dalam makanan, macam makan nasi kan. Dalam nasi tu ada dah makanan, ada dah gula, okey. Jadi memang kita kena elak lah kalau nak turun berat badan dengan sihat. Makan makanan yang tinggi omega 3. Contohnya macam saya cakap tadi lah, ikan-ikan, kacang dan sebagainya. Kita tengok sana, adik, kita tengok sana. Okey, baik, seterusnya. Ni dia. Ingat, tinggalkan makanan bergoreng walaupun sayur goreng. Kadang semua orang, saya sukalah makan sayur, tapi sayur yang bergoreng. Tu masalah dia. Ambil sayur hijau-hijau. Apa? Mesti nak aduk habis. Tengok tu siapa tu? Okey, ambil ikan lebih kerap dari ayam. Kena kerap sikit ambil ikan, dari ayam. Bukan tak boleh ambil ayam. Tapi kena kerapkanlah ambil ikan, sebab dalam ikan tu ada minyak yang baik, iaitu omega 3, omega 3. Masya-Allah, saya nak kongsi sikit. Ni Ustaz Tajul ni ada, Ustaz Tajuddin, banyak ambil omega 3, masya-Allah. Cepat pula, pernahlah turun peratusan visceral fat, yang paling cepat sekali, tak silap saya, masya-Allah, Ustaz Tajul itu. Sebab apa? Sebab banyak ambil omega 3. Okey, minyak ikan, makan ikan, makan telur putih dan sebagainya. Fokus kepada makanan yang rebus, steam dan grill. Okey, ini omega 3 fish oil. Omega 3 fish oil. Okey, yang ada di dalam produk Herbalife Nutrisi, ini kita panggil suplemen lah. Makanan tambahan. Makanan tambahan yang membekalkan minyak yang baik, omega 3, Okey, omega 3 Herbalife sumber minyak ikan, daripada sumber minyak ikan, lemak yang baik yang sangat diperlukan untuk tubuh, jadi untuk jantung kita, protek daripada lemak tepu dan melawan lemak jahat yang bertenggek di saluran darah dan saluran jantung. Ini untuk kesihatan jantung kita, tambah orang lelaki. Orang lelaki ni, orang perempuan pun ada tapi tak ramai lah. Perempuan ni lebih pada lemak badan. Lemak badan, lemak badan. Mengurangkan visceral fat. Visceral fat ni lemak yang ada pada organ kita. Okey, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Siapa yang dah cuba nutrisi, yang dah habis, yang dah dah minum pagi ni nutrisi. Saya dah. Saya dah pagi tadi dah bersahur dengan nutrisi, masya-Allah. Saya menghabiskan puasa senang. Siapa yang tak habis puasa senang lagi, bolehlah ambil nutrisi di waktu sahur. Tak perlu dah makan karbohidrat yang banyak, contoh nasi dan sebagainya. Sebab kita dalam plan yang sihat ni, kita tak perlu ambil karbohidrat yang banyak. Macam Cik Aziz kongsi kan yang lepas kan, kita sebab seharian kita selama ni, sebelum ni memang pagi karbohidrat, tengah hari karbohidrat, petang karbohidrat, petang sikit karbohidrat, malam pula karbohidrat, pantai lagi karbohidrat. Macam tu. Jadi kena sedikitkan jumlah pengambilan sumber karbohidrat tu. Okey, baik.
saya nak beritahu kepada anda, nutrisi teras. Ini adalah nutrisi teras. Siapa yang baru masuk, pagi ini adalah kita sarankan nutrisi pengambilan 3 produk ini. Ini adalah produk memang nutrial lah. Tak ada bahan campuran apa-apa. Maknanya daripada semula jadi. Dan diproseskan supaya lebih mudah kita makan. Lebih mudah kita telan, kita minum. Macam kita tengok Herbal Elo. Herbal Elo ni asalnya minyak lidah buaya. Lidah buaya. Kalau dekat rumah mak-mak kita tu ada lidah buaya kan. Biasa mak-mak kita, biasa kakak-kakak kita ni ambil lidah buaya ni kan, nak cuci muka. Biasa cuci muka. Herbal Elo ni cuci muka. Tapi kita sekarang ni boleh dapat, kita boleh amalkan, kita boleh minum. Kita boleh minum. Kita boleh amalkan di pagi hari ya. Pagi hari boleh amalkan di pagi hari. Herbal Elo ni tujuannya untuk menyerap. Dia menyerap, cuci balik kita punya saluran usus kita. Bersihkan saluran usus. Bersihkan saluran usus. Bukan potong. Bukan potong. Hari ni banyak terjadinya potong usus. Potong usus. Ramai yang ambil jalan yang singkat, potong usus. Dah lah kena banyak pakai duit. Kalau yang ada kanser ke, yang ada masalah tu lain lah. Tapi potong usus tu semata-mata nak kurus. Nak nampak selin, nak nampak kurus. Bayar 30 ribu, 20 ribu potong usus. Kita kelab nutrisi tak ajar potong usus. Kita ajar bersih usus kita. Semoga dapat mencerna makanan yang kita makan tu. Sebab dekat usus tu dia ada satu sistem vilai. Vilai ni untuk menyerap. Dia sebagai dia sebagai inilah kita punya penyerapan, mudah menyerap. Lepas tu dia akan buang segala, orang kata dinyahkan segala yang tak perlu, sumber-sumber yang tak perlu di dalam tubuh kita. Allah Taala ciptakan vilai dekat saluran usus tu. Okey. Dia ada banyak perisa. Ada mango, ada original. Original kalau siapa boleh telan lah. Original masam-masam sikit lagi bagus. Lagi masam lagi bagus. Lepas tu kita ada perisa Mandarin. Ni sangat-sangat popular lah. Saya memang sukalah. Dia ada manis-manis masam sikit. Perisa buah Mandarin. Jangan risau. Semua boleh minum kecuali orang yang mengandung sebab dimasam. Jadi macam orang yang nak turun berat badan, orang yang nak sihat, mak ayah kita baguslah amalkan aloe vera Mandarin, aloe vera Herbal Elo ni. Okey, seterusnya kita ada tea mix. Tea mix kita ni ada 3 perisa juga. Ada peach, ada original, ada lemon, ada honey ginger, madu dan halia. Siapa yang suka minum madu, makan madu, minum halia, air halia, suka buang-buang angin tu, boleh sangat. Boleh sangatlah. Dia kelebihan dan fungsi dia ada 5. A, B, C, D, E. A, antioksidan, B, bakar burn kalori, C, cleansing. Cleansing kita punya toksin lah. Lepas tu D, detox. Dia boleh jadikan tea mix ni boleh jadikan sebagai air detox kita. Macam perempuan suka sangat lah air jamu lah, air detox lah, macam-macam sekarang ni. Tapi kita ada. Lama tak nampak abang Ali kita. Perut mana perut? Gitu. Okey. Abang Ali, apa khabar Abang Ali?
Tak dengar Okey, baik. Seterusnya kita ada boleh membekalkan energi. Seolah-olah kita bersenam lah. Mesti berpeluhnya. Saya minum kadang-kadang mesti berpeluhnya. Hai Abang Ali, apa khabar? Mana perut? Nampak perut dah sekarang ni gitu. Okey, seterusnya kita ada shake. Shake minuman apa ni? Canggih. Minuman canggih kan. Kita ada sekarang ni kita ada handset canggih macam-macam boleh buat. Tapi untuk sarapan sihat kita ni ada sarapan yang canggih yang mudah disediakan, rendah kalori, tinggi nutrisi. Rendah kalori, tinggi nutrisi. Apa dia nutrisi tu? Nutrisi adalah daripada sumber-sumber yang baik, iaitu karbohidrat kompleks, fiber, serat mudah larut, serat tak larut dan serat mudah larut, lebih senang kita dapatkan waktu pagi tak perlulah kita nak cari sayur-sayur hijau. Tengah hari tak apalah, kita boleh beli, kita boleh makan sayur hijau. Tapi pagi-pagi susahlah kita nak cari, nak lengkapkan fiber, sumber orang kata apa, sumber serat. Lepas tu kita ada protein. Ada 20 gram protein dalam shake tu. Masya-Allah jadi tak perlu risau, kita ada protein yang baik, protein yang sihat kan. Tak perlu dah kita nak cari ayam, daging waktu pagi. Itu kategori yang panggil kategori protein. Tapi ini protein yang kita boleh minum. Kita boleh minum, seduk kenyang, seduk kenyang, gitu mesra jantung. Okey, air yang sarapan yang mesra jantung baik untuk kesihatan kita. Lepas tu ada 16 vitamin dan mineral. Vitamin, ada 16 vitamin dalam shake hidangan kita ni. Jadi ia adalah merupakan sarapan makanan untuk bina balik sel tubuh kita. Kan selama ni kita duk makan macam-macam kan. Lebih gula, lebih garam, lebih toksin dan sebagainya. Sedikit sebanyak boleh melemahkan kita punya sel dalam badan kita. Jadi bila kita masukkan nutrisi shake kita ni, dia sedikit sebanyak dia dapat membantu pulihkan sel badan kita dengan izin Allah. Dengan izin Allah gitu. Okey. Okey, baik. Saya rasa alhamdulillah. Okey, saya rasa itu saja sharing tajuk saya pada pagi ini. Jadi saya akan share lah berkenaan dengan saya punya journey saya, perjalanan kisah saya dalam nutrisi ni masya-Allah, tabarakallah. Okey. Okey, baik. Sekejap saya share slide. Okey, ini adalah saya. Ini adalah saya. Kalau siapa yang tak kenal, bolehlah berkenalan okey, nampak alhamdulillah. Okey, baik. Saya kalau dekat masyarakat tempat saya ni orang panggil Imam Soleh Imam Soleh, Soleh gitu. Okey. Ini saya suka sangat nimbang berat badan orang pasalnya sendiri dah rasa sendiri dah turun berat. Jadi nak juga bantu orang lain mengambil tanggungjawab untuk bantu masyarakat di sekitar. Okey. Okey, seterusnya. Ni adalah saya. Berat badan saya dulu 105 kilo. Alhamdulillah, selepas saya mengamalkan makanan sihat, ikut my plan lah. Ikut my plan.
Kadang-kadang setengah orang dia nak turun berat badan tapi dia tak nak ikut my plan. Dia nak diet sendiri. Saya pernah diet sendiri. Macam-macam saya diet. Macam-macam saya diet. Diet yang popular lah. Dekat Malaysia ni nak turun cepat sangat. Pergi gym 2-3 kali sehari kan. Masya Allah. Jadi sekarang ni alhamdulillah bawah 70. Biasalah. Kadang-kadang raya naik pula, kadang-kadang turun. Biasa. Itu kita panggil perjalanan. Untuk sampaikan berat idea tu mengambil masa. Mengambil masa. Bukan senang. Setiap orang dia tak sama. Okey, saya tengah berusaha lagi untuk dapatkan berat idea. Sebab 75 ni bukan idea. Patutnya 70 ke bawah. 70 ke bawah. Okey, ini adalah hasil dengan nutrisi. Hasil saya dengan cakap coach saya. Yang penting itulah. Dengan cakap coach. Jangan buat diet merapu. Tengah-tengah hari makan sayur dengan lauk je. Gitu. Memang turun berat badan sebab kita less banyak kalori. Tapi menjadi satu kemudaratan balik untuk kita lah. Saya ni masya-Allah. Ini ada saya. Lepas belah tu saya selalu orang kata main bersukan dan sebagainya. Okey, ni latar belakang saya. Memang saya sekarang ni pun mengaji mengajar Al-Quran di tempat saya. Dulu saya merupakan guru tahfiz. Sekarang ni guru lagi. Masih lagi orang perlukan khidmat saya mengajar Al-Quran. Okey, seterusnya saya menjadi imam. Ni waktu saya dengan yang di-Pertua Agong. Masya-Allah. Masa ni besar sangat badannya. Malu. Duduklah belakang di Pertua Agong. Okey, ini adalah aktiviti saya di MO, kita panggil dalam nutrisi ni. Jemput orang timbang berat badan. Kadang saya buat program selama 10 hari. Tengok apa result. Jadi 10 hari memang akan dapat hasil lah. Walaupun tak turun banyak. Kita rasa perubahan di kita sendiri bila kita amalkan nutrisi. Sebab selama ni kita makan macam-macam. Pagi bila kita start dengan nutrisi, kita dah rasa lain dah. Sebabnya jarang kita jumpa minum air saja boleh kenyang. Boleh kenyang. Dapat full nutrisi. Ada karbohidrat, ada protein dan sebagainya. Masya-Allah. Okey. Dan bila pandemik baru-baru ni, 2 tahun dah kita pandemik, Kelab Kecoh Sihat Online ditubuhkan bersama-sama dengan host coach-coach yang ada. Jadi kami bergerak. Kami bergerak secara berjemaah. Gerak secara berjemaah. Kita sebarkan nutrisi melalui online. Macam pagi ni. Kita ada kelab nutrisi, Kelab Kecoh Sihat Online pada pagi ni. Jadi saya salah seorang host. Jadi waktu pandemik memang kita guna melalui Zoom lah. Jadi sekarang ni dah boleh buka. Dah boleh buka kelab. Kadang Abang Ali telefon saya. Nak shake dia khabar. Kadang mari ke kelab tak buka. Sebab apa pandemik? Pandemik tak boleh nak buka. Sekarang ni dah boleh buka. Jadi marilah. Marilah. Jangan lupa datang ke kelab. Macam apa ni? Rakan-rakan kelab ni ramai nampak tu. Rakan kelab Coach Aziz Aida kan. Boleh buka. Boleh datang sebab dah boleh buka dah. Tapi kelab Kecoh Sihat Online ni masih berjalan lagi seperti biasa. Bagi mereka yang nak dapatkan edukasi, nak dapatkan info kesihatan. Macam hari ni kita ada tajuk lemak sihat dan lemak baik. Lemak sihat dan lemak tak baik. Lemak jahat. Okey. Seterusnya ini lifestyle saya, masya-Allah. Saya dikelilingi oleh satu orang kata apa komuniti. Bila saya masuk dalam kelab apa sihat ni, kelab nutrisi. Saya suka sebabnya saya boleh bersenam, saya boleh berbasikal kan, waktu-waktu cuti, hiking dan sebagainya. Seronoklah macam tu.
Tidak dulu 105 kilo ke atas memang susah lah nak apa buat exercise activity ya. Okey. Okey, itulah sedikit sebanyak. Alhamdulillah dah habis dah saya punya slide saya. Jadi kalau ada siapa-siapa yang nak share orang kata apa ni pengalaman anda ataupun apa anda rasa setelah anda amalkan nutrisi. Siapa ada di kelab mereka yang nak di kelab host-host, kalau ada rakan kelab nak share, boleh silakan. Kalau ada di kelab Coach Ana Rizwan ke, Dr. Zakiah ke, kelab Coach Azil Aida, siapa yang nak share boleh share, silakan. Saya ingat saya nak panggil Ustaz Tajul, boleh Ustaz Tajul? Ustaz Tajul, Ustaz Tajuddin. Sebab Ustaz Tajuddin ni dia antara peserta yang turun cepat visual fat dia. Kita nak tanya dia. Sebab hari ni kita ada kita memang tajuk khas untuk apa ni lemak sihat ni. Okey, saya panggil inilah Ustaz Tajul. Dengar tak? Tak dengar? Okey. Sebelum saya panggil Ustaz Tajuddin, saya panggil dululah Coach Ana Rizwan. Coach Rizwan, kalau ada siapa-siapa yang nak share, boleh silakan. Masya Allah, terima kasih Ustaz Soleh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Masya Allah. Apa khabar rakan-rakan kelab yang lain? Masya Allah. Okey, rakan kelab saya dah balik dah tadi, dah habis dah. Tapi tak apa. Teringin juga saya nak berkongsi kan, lama saya tak berkongsi sini. Boleh ke Ustaz? Sila. Boleh lagi. Okey, Masya Allah. Okey, pertama sekali nama saya Rizwan. Anak kesayangan ayahanda bonda. Wah. Kan, asal Kedah, menetap di Ipoh. Masya-Allah, usia 48 tahun, alhamdulillah ya. Dapat nikmat sihat. Sebab dulu memang saya ada cabaran kesihatan, gastrik yang agak kronik lah. Gastrik saya kan. Dulu ingat main-main je gastrik ni, tapi sebenarnya kesan dia sangat menyakitkan kalau siapa yang dah pernah alami, insya-Allah ya, beberapa tahun dan resedung lah. Okay, so macam mana saya boleh kena gastrik dulu? Saya nak kongsi dengan anda ya. Saya boleh kena gastrik dulu kan tanpa saya sedar, tapi saya mula faham bila saya duduk dalam kelab ni, rupanya tabiat makan. Tabiat makan kan. Yang pertamanya saya main redah aja kalau makan pagi, kadang-kadang tak makan ya. So saya ni penggemar roti canai, nasi lemak, nasi wangge. Siapa yang sama macam saya? Kan. Tapi kesan dia bila saya amal macam tu, saya mula dihinggapi Allah bagi amaran. Ya, bagi amaran saya kena gastrik. Ya, saya ingat main-main je, memang sangat kronik gastrik saya. Saya amal makan ubat gastrik kan. Tapi setelah saya berjumpa dengan satu kelab nutrisi yang rakan-rakan berada sekarang ni, macam tu kan. Tapi kelab secara offline, saya mula ambil nutrisi pertama kali dan saya rasa memang dunia ni satu dunia yang pelik. Bila saya pergi kelab nutrisi tu, saya rasa satu dunia yang pelik. Sebab apa? Makan dia lain, minum dia lain, suasana pun lain. Kan, banyak suasana positif yang memberi kita semangat untuk hidup sihat. Mula sayang dekat diri saya. Rasa sayang dekat diri ni. Dulu kan, kalau masa bujang tu, sayang pada motor, sayang pada kereta kan. Bila kahwin, sayang isteri, sayang anak. Jadi lupa sayang dekat diri. Itu. So bila saya jumpa dengan kelab nutrisi, saya dah rasa satu dunia yang baru bagi saya dalam kehidupan saya. Saya mula rasa sayang dekat diri saya. Saya mula rasa sangat bersyukur dengan apa yang Allah bagi dekat diri kita ni. Jantung bagi percuma, tapi sebab kita tak jaga, kita tak sayang dekat jantung kita kan. Masya Allah, hari ni ramai orang yang kena masalah serangan jantung, masalah
cabaran kesihatan yang macam-macam, masya-Allah ya. So alhamdulillah, lepas saya mula dengan nutrisi, sehingga hari ini dah 5 tahun ya, saya bermula dengan isteri saya, walaupun agak susah saya nak bermula dulu kan, sebab saya tak biasa tinggal tabiat makan pagi saya roti canai nasi lemak tu. Tapi bila kita berada dalam suasana positif, suasana kelab ni, ya banyak support kawan-kawan, ya kawan-kawan banyak memberi semangat untuk kita berubah, maka saya dah berubah selama dah masuk tahun yang kelima saya dengan nutrisi. Bayangkan, ya, saya dah tak amal ubat gastrik, saya dah tinggal, dan alhamdulillah ya 5 tahun saya bersama nutrisi, ya saya dapat berpuasa dalam keadaan yang sangat-sangat cergas, sangat sihat. Saya sangat bersyukur, semuanya atas izin Allah kan, benda tu berlaku. Kan, so ubat resedung pun saya dah lama tak rasa ubat resedung. Mudah-mudahan tak naklah makan balik kan ubat resedung tu, masya-Allah. Awak biar saya mulut merah sangat no. Di Koshana punya penangan ni kan, masya-Allah ya. Dan saya berat badan saya sebelum ni 80 kilo, bayangkan, tapi saya tak rasa berat pun. Cuma saya rasa letih, saya rasa lesu. Pasal apa? Buat kerja sikit saya rasa penat. Sebab apa? Itulah masalah saya, berat gemuk tapi tak mengaku. Kan, tak rasa macam gemuk. Tapi setelah saya bermula dengan nutrisi, ya Allah izinkan saya berjaya turunkan berat badan saya 16 kilo. Wow, bayangkan, rasa muda seperti umur 24 tahun. Gitu kan. Siapa macam saya? Siapa macam saya? Gitu. Masya-Allah. Kan, tu dia. Lama tak cakap dalam kelas ustaz tu, jadi raban sikit. Kan. Dan akhir sekali saya nak berkongsi dengan rakan, ya. Sayangilah diri kita ya seadanya, ya sebab nikmat yang Allah bagi pada kita ni bukan 2 kali, bukan 3 kali. Jadi gunakan ya nikmat yang Allah bagi, sayang dekat diri, sayang pada semua orang, kita bantu semua orang kan, tak kira siapa. Masya-Allah, sebab hari ni ramai orang yang perlukan ya misi kita untuk bantu ramai orang sihat, masya-Allah. Gitu. Saya pun berjuang macam Ustaz Soleh juga, dan ustaz-ustaz yang lain dalam kelab kita ni. Gitu kan. Misi bantu orang ramai ya, masyarakat kita ubah gaya hidup sihat ya, mula amalkan gaya pemakanan yang baik, yang sihat ya. Sebab semua tu tak ada yang kekal ya, melainkan hanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, mudah-mudahan. Itu saja daripada saya. Ya, Rizwan. Ana Rizwan daripada Ipoh. Wow. Masya-Allah. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, perkongsian yang sangat luar biasa. Kita panggil Ustaz Tajo. Okey, baik dapur Ustaz. Okey, baik. Lain kali ya. Okey. Okey, saya share slide sikit. Kita ada host kita untuk esok. Sebelum tu saya minta maaf dululah sebarang orang kata apa? Kekurangan ya. Saya mohon maaf lah. Okey, sebelum tu saya nak okey, sesi perkongsian tadi, saya nak disclaimer sikit. Setiap produk yang dinyatakan tidak bertujuan mendiagnos, merawat, menyembuh atau mencegah sebarang penyakit. Ni untuk kita punya orang kata apa? Nutrisi kita saja, dan yang memberi sihat semua daripada Allah SWT. Kita hanya usaha saja. Okey. Okey, kita ada host kita esok iaitu Coach Aziz. Okey, dipersilakan. Dipersilakan. Silakan. Okey, baik. Untuk esok. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada host luar biasa Abang Soleh kita, masya-Allah tabarakallah. Okey, terima kasih atas perkongsian Abang Wan tadi. Okey, esok jumpa dengan saya tajuk kita Glycemic Index. Okey, masya-Allah tabarakallah. Okey, jemput rakan-rakan yang ada semua untuk hadir ke kelas Glycemic Index ni.
Sebab kelas ni sangat membantu kita dalam cabaran yang mana ada cabaran kecil manis tu, memang kena tahu ilmu glycemic index ni. Okey. Jadi esok jumpa saya pagi macam biasa pukul 8.30. Okey, itu saja saya serah balik kepada host kita yang luar biasa, Abang Soleh kita. Thank you. Okey, terima kasih Coach Aziz atas perkongsian tadi. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi tamat sudah kita punya sesi kelab kecoh secara online. Okey, jom kita sama-sama tangguhkan kelab kecoh kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Okey, jumpa esok pagi di waktu yang sama di Kelab Kecoh Sihat Online. Okey, terima kasih semua. Makasih Ustaz Soleh. Masya-Allah. Ui, makin muda nampak Ustaz Soleh.